Ya, Assalamualaikum dan selamat malam. Nama saya Muhammad Syahab bin Abdul Rashid, nombor metrik 293-264. Hari ini saya ingin bertemu bual bersama saudara saya, Encik Imran Hakim. Okay, Encik Imran Hakim, boleh kenalkan diri sikit? Nama saya Muhammad Ibrahim Misharin dan saya merupakan salah seorang pelajar dari UiTM kampus Pasir Gudang. Kos saya ambil Mechanical Engineering. Berumur? Umur saya 20 tahun. 20 tahun. Okey, Cik Hakim, saya ada 5 soalan nak bertemu bual bersama Cik Hakim. Okey. Boleh kita start? Boleh. InsyaAllah. Soalan pertama saya. Pada pandangan Encik Hakim, ketika Encik Hakim berkomunikasi bersama rakan-rakan, tak kisahlah lelaki atau perempuan, adakah apakah mesej cenderung yang anda bincangkan? Maksudnya ketika anda berjumpa bersama rakan-rakan, apa biasanya topik yang Encik Hakim selalu berbincang? Berbualkan lah. Diperbualkan. Okey, yang pertama sekali biasanya tentang isu semasa lah. Macam sekarang ni isu COVID-19 kan, kes makin hari makin naik. Jadi itu salah satu topik yang saya bincangkan. Dan seterusnya tentang khabar terkini kawan-kawan saya yang lama saya tak jumpa. Biasanya apa yang diorang buat sekarang, apa yang study dah sampai mana, macam mana dengan hidup diorang lah. Yang ketiga tentang dunia isukan. Salah satu benda yang saya berbincangkan juga tentang, sebab sekarang ni isukan merupakan salah satu industri yang sedang meningkat di Malaysia. Jadi itu je lah antara 3 perkara yang saya bincangkan bersama kawan-kawan saya waktu jumpa dengan mereka. Okey, soalan kedua saya. Ketika anda menghadiri majlis ilmu, penceramah jemputan tersebut tidak berkeyakinan dan cara penyampaiannya agak membosankan. Apakah reaksi Encik Hakim ketika itu? Okey, kalau tentang penceramah menyampaikan ceramah yang bosan, bagi saya tak kisah cara penyampaian dia. Tapi yang penting saya cuba untuk mendapatkan mesej yang dia ingin sampaikan lah. Walaupun caranya agak tidak menarik perhatian saya, mungkin dengan cara tersebut ada ilmu atau mesej yang ingin disampaikan. Jadi sebosan mana pun saya cuba untuk mendapatkan mesej yang dia ingin sampaikan. Selain daripada itu, macam buat menguap ke apa lagi? Tak, saya just buat fokus lah. Kalau boleh tunjuk yang kita ni fokus, yang kita ni dengar apa yang dia cakap, bagi dorongan untuk dia lebih yakin dalam cakapan dia. Okey. Soalan ketiga Encik Hakim. Ketika anda berada di taman, anda ternampak seorang lelaki terpijak sampah tetapi tidak mengutipnya. Apakah tanggapan anda terhadap lelaki tersebut? Okey, tanggapan saya saya cuba supaya untuk bersangka baik, husnuzon. Mungkin dia ada satu perkara penting dalam kepala otak dia, mungkin dia tak nampak sampah di depan dia yang dia terpijak tu. Jadi dengan bersangka baik, insyaAllah saya cubalah untuk tidak beranggapan buruk. Mungkin contoh seperti buruk sangka yang boleh mendatangkan kita mengumpat tentang dia. Jadi saya itulah bersangka baiklah dan sekaligus ambil sampah tersebut, buang lah. Okey. Soalan yang keempat, anda baru saja mendaftar di sebuah universiti. Dengan sikap interpersonal anda, bagaimana anda membina strategi untuk mengenali rakan anda? Okey, strategi saya macam nak kenal kawan baru Nak kenal kawan baru lah. Saya cuba mendekati mereka dan cuba kenalan lah secara perlahan dan mencari minat yang sama. Kalau kita cari kawan yang minat yang sama ni, lagi senang lah untuk kita lebih rapat dan berkenalan, dan mungkin hobi yang sama, bermain hobi yang sama seperti bermain game, main sukan yang sama, futsal. Dengan cara tu kita dapat lebih ramai kawan lah, insyaAllah. Okey.
Okay, selain daripada cara tu, ada tak cara lain Selain cara lain okay, cara lain saya boleh dengan apabila kita ada satu fakulti yang sama, satu kelas yang sama, kita boleh buat belajar bersama mereka. So, bila kita belajar sama dengan secara tak langsung, kita dah lebih berkenalan dengan mereka. Itu salah satu cara untuk saya berkenalan lebih dengan kawan-kawan yang baru saya nak kenal. Okey, baik-baik. Okey, soalan last. Anda menyedari bahawa rakan baik anda mulai berbahasa muka dan anda tidak tahu mengapa puncanya. Bagaimana anda mengatasinya? Okey, kawan bermasa muka okey, mungkin kalau saya sedar, saya akan cuba untuk slow talk lah, cakap dengan perlahan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Sebab kita tak tahu, kadang kita cakap ni terkasar bahasa, terbuat hati dia terguris. Jadi dengan cara slow talk ni, sedikit kita dapat menyelesaikan masalah secara tidak langsung, dapat mengurangkan perbalahan antara kita dengan kawan kita, jaga hubungan silaturahim tu lah. Jadi mungkin kalau kita tak boleh ajak dia jumpa depan, kita boleh menerusi WhatsApp ke mana-mana media sosial yang boleh berhubung dengan dia. So kesimpulannya, penting tak hubungan antara satu sama lain? Penting. Sebab kita hidup di dunia ni, kita memerlukan connection yang banyak dengan kawan kita. Jadi senang cerita, kita tak boleh buat semua benda seorang. Mungkin kita rasa boleh, tapi kalau dengan adanya rakan-rakan di sekeliling, lagi senang, lagi mudah hidup kita untuk jalankan sesuatu tugas ataupun kerja. Nak minta tolong pun senang. Jadi dengan hubungan antara satu sama lain tu perlu dijaga dengan erat lah, insyaAllah. Okey, itu saja soalan daripada saya. Terima kasih Encik Hakim kerana meluangkan sedikit masa. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Fahmi Zahman. Nombor metrik 202575. Ini adalah tugasan B untuk KOH 3433. Sila perkenalkan diri anda. Okey, Assalamualaikum. Nama saya Ahmad Lutfi Maksam. Umur saya 22 tahun. Berasal daripada Shah Alam, Selangor. Okey. Saya ada 5 soalan untuk tanya kepada awak. Soalan pertama, pada pandangan awak, ketika awak berkomunikasi bersama rakan, lelaki atau perempuan, apakah mesej yang cenderung yang anda bincangkan? Basically, kalau saya, apa yang topik tengah hangat lah time tu. Kalau macam sekarang macam pandemik, apa isu pandemik sekarang, macam kalau selain daripada isu semasa, more kepada personal punya problem lah. Macam ada something happen ke dekat kita, ada accident ke, kawan-kawan lain daripada yang kenalan kita orang tu ke. So lebih kurang macam tu lah. Soalan yang kedua, ketika anda menghadiri majlis ilmu, penceramah jemputan tersebut tidak berkeyakinan dan cara penyampaiannya agak membosankan. Apakah reaksi anda ketika itu? Bagi saya, reaksi yang saya lalui pada time tu, reaksi saya more kepada curiosity lah. Macam ingin tahu lah kenapa dia ni tidak berkeyakinan. Macam seperti kita tahu Zakir Naik, dia setiap kali dia berceramah, dia mesti ada bukti yang dia punya statement yang dia cakap tu daripada Al-Quran ke, daripada Bible ke. So kalau penceramah tu tidak berkeyakinan, saya agak macam tanda tanya dekat kepala saya, kenapa dia ni tidak berkeyakinan. So kalau contohlah saya rasa agak membosankan, saya akan lebih interact dengan penceramah kot, macam bertanya soalan, time Q&A punya session ke, macam tu lah. So selain daripada bertanya, reaksi lain, contoh macam memek muka ke, mungkin ada awak cuba buat ke? Saya lebih
tidak menaikkan muka, cuma muka agak pelik lah. Kenapa ceramah ni agak membosankan, sebab basically selalunya penceramah dia akan membuatkan situasi tu akan lebih fun, so make sure the listener ataupun pendengar-pendengar tu lebih nak dengar dia ceramah. So and then dia kena pastikan apa yang dia cakap tu meyakinkan pendengar lah. Kalau tidak meyakinkan, dia tidak mencapai target yang dia perlu capai untuk memberi sesuatu yang maybe kita pun tak tahu, dia bagi pun kita tidak yakin. So macam mana orang nak menerima kalau tak ada keyakinan? Okay. Soalan yang ketiga, ketika anda berada di taman, anda ternampak seorang lelaki yang terpijak sampah tetapi tidak mengikutnya. Apakah tanggapan anda terhadap lelaki itu? Tanggapan saya dekat lelaki tu, saya anggap yang dia tu lebih mementingkan diri dia sendirilah, sebab dia tidak mengambil sampah yang dia nampak tu, instead of dia pandang je. So saya rasa dia kena ambil and then dia buang, sebab maybe dia pun buat benda macam tu sebab tu dia tak angkat sampah macam tu. And then kalau kenapa saya cakap dia mementingkan diri sendiri, sebab yelah kita pun nak save environment. Takkanlah kita nak tengok environment tu kotor. So kita kena bersihkan lah. Siapa lagi nak membersihkan? Kita mudahkan orang, orang akan memudahkan kita. Okay. Soalan seterusnya, anda baru sahaja mendaftar di sebuah universiti. Dengan sikap interpersonal anda, bagaimana anda membina strategi untuk mengenali rakan baru anda? Kalau saya masuk, first saya masuk universiti, dan macam mana saya nak buat kawan tu dengan get into it dengan dorang lah, kenal dorang macam mana, approach dorang, macam pergi makan sama-sama ke, maybe dalam satu kelas tu maybe ada yang kita kenal, so kita kenal dulu, kita akan kawan dengan orang yang kita kenal dulu, so kita akan buat kawan dari masa ke semasa. So dengan cara kita pergi keluar makan sama-sama ke, ataupun group assignment, so group assignment kita kenal each other, so and then dengan presentation, so kita akan lebih kenal, so kita akan lebih kenal kawan tu time presentation daripada group mate. So macam tu je lah strategi saya untuk kenal seseorang. Okay. Soalan terakhir, anda menyadari bahawa rakan baik anda mulai bermasam muka dengan anda, namun anda tidak mengetahui puncanya. Bagaimana anda mengatasinya? Bagi saya, kalau contohlah kawan saya bermasam muka dengan saya, first thing yang saya akan buat adalah pergi approach dia dulu and then tanya kenapa, kalau ada masalah, bincang dengan baik. Kalau benda tu agak menjadi satu pergaduhan, saya akan stop kejap lah, bagi dia reda dulu untuk dia tenangkan fikiran. Tapi at the same time saya akan cuba usaha bagaimana nak buatkan kita punya relationship as a friends ni akan lebih kukuh. So maybe saya akan tunjuk effort ke, ataupun saya berbuat baik dengan dia ke, untuk dia tu sejuk hati ke. So kalau saya tak buat apa-apa, maybe akan membantu dia untuk tenang, tapi maybe juga akan buatkan dia benci kat saya ke, sebab tak ada effort kan untuk selesaikan masalah. Itu sahaja soalan dari saya. Terima kasih. Okay, Assalamualaikum dan selamat malam. Okay. Nama saya Muhammad Kamil bin Muhammad Yusof. Nombor meter saya 202658. Okay, hari ini saya akan menemu ramah rakan saya iaitu Lokman Nur Harid untuk subjek KOH 3433. Okey, saudara Lokman, boleh saya nak bukakan soalan kepada anda? Boleh, dipersilakan. Pada pandangan anda,
ketika anda berkomunikasi bersama rakan-rakan, tak kira lelaki atau perempuan, apakah mesej yang cenderung yang anda bincangkan? Okey, kebiasaannya saya akan menceritakan atau berbual tentang isu-isu semasa ataupun perkara-perkara yang berkaitan tentang apa yang berlaku di negara kita ataupun di luar negara. Okey, soalan saya yang kedua, Saudara Lokman. Ketika anda menghadiri majlis ilmu, penceramah jemputan tersebut tidak berkeyakinan dan cara penyampaiannya agak membosankan. Apakah reaksi atau tindakan yang anda ketika itu? Okey, untuk kalau reaksi saya, kalau penceramah yang membosankan ataupun tidak menarik perhatian saya akan, kebiasaannya saya akan berbual lah dengan rakan-rakan ataupun saya akan tidurlah semasa penceramah tersebut memberikan ceramah. Okey. Soalan yang ketiga, Saudara Rahman. Ketika anda berada di taman, anda ternampak seorang lelaki terpijak sampah tetapi tidak mengutipnya. Apakah tanggapan anda sebagai seorang rakyat Malaysia terhadap lelaki tersebut? Okey, tanggapan saya berkemungkinan orang tersebut tidak perasan bahawa yang dia telah memijak sampah tersebutlah. Okey, saya sebab kita berfikir positif, kita tak nak berfikir secara negatif. So berkemungkinan dia tidak perasan yang dia telah memijak sampah. Ada tanggapan lain tak, Saudara Rahman? Tanggapan saya berkemungkinan juga dia seorang yang tidak bertanggungjawab lah. Kerana berkemungkinan dia nampak sampah tu tapi dia buat-buat tak nampak, dia pijak sahaja dan tidak melakukan perkara yang sepatutnya, iaitu mengambil dan membuangnya ke dalam tong sampah. Okey. Soalan saya yang keempat. Anda baru saja mendaftar di sebuah universiti. Dengan sikap interpersonal anda, bagaimana anda membina strategi untuk mengenal rakan anda? Okey. Untuk ini kebiasaannya saya lah. Untuk mengenal dengan orang baru ataupun rakan-rakan baru, saya akan memperkenalkan diri saya dahulu. Okey, saya perkenalkan diri saya dahulu dan baru saya berkenalan dengan rakan baru. Okey. Soalan yang terakhir, Saudara Lokman. Anda menyedari bahawa rakan baik anda mulai bermasam muka dengan anda. Namun anda tidak mengetahui punca itu. Bagaimana anda mengatasi masalah itu? Okey, bagi masalah ini, cara untuk saya mengatasi adalah saya cuba berbincang dengan dia apakah saya telah melakukan kesilapan. Okey, kalau jika saya telah melakukan kesilapan, saya akan berbaiklah. Okey, kalau jika saya tidak melakukan kesilapan ataupun apa, saya akan berbaik juga sebab rakan baik kan. Adakah Saudara Lokman ingin tahu punca kenapa dia bermasam muka? Ya, saya ingin mengetahui apa puncanya, kenapa dia tarik muka dengan saya kan, sebab tak sedap lah kalau tak ada sebab orang tarik muka dengan kita. So saya akan bertanyalah apa masalahnya yang telah saya lakukan sampai dia perlu tarik muka dengan saya. Okey, sampai di sini saja temu bual saya bersama Saudara Lokman. Yes, terima kasih Saudara Lokman. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, nama saya Nur Haliza binti Mak Zuhir, nombor matrik 203864. Hari ini saya akan menemubual seorang informan mengenai komunikasi verbal. Ini adalah subjek KOH 3433-3. Ya, ini saya akan memperkenalkan saya punya informan, iaitu
Hai, nama saya Nur Fatih Azkar binti Muhammad Talha. Seorang pelajar daripada Universiti Malaysia juga sedang melanjutkan pelajaran peringkat degree majoring corporate, komunikasi korporat. Terima kasih Nur Fatin. Okey, saudari lebih gemar saya memanggil saudari Fatin Atikah. Fatin okey lagi. Okey, Fatin. Okey, seperti yang kita Cik Fatin, seperti yang kita ketahui, komunikasi verbal adalah komunikasi yang berbentuk lisan. Contohnya macam saya berkomunikasi dengan anda tetapi berhadapan-hadapan face to face. Dan komunikasi non-verbal adalah komunikasi yang bukan lisan. Contohnya saya WhatsApp awak menggunakan platform WhatsApp, itu adalah bukan lisan sebab kita guna suara kita. Okey, pada pandangan anda, ketika anda berkomunikasi bersama sahabat-sahabat anda, apakah kandungan mesej yang cenderung anda bincangkan bersama-sama mereka? Okey. Kalau bagi saya, selalunya kalau biasa lepak lah, orang cakap lepak. Tak kisahlah dengan lelaki ke dengan perempuan ke, dua-dua pasti akan berborak benda yang berbeza. Kalau selalunya dengan sama jenis perempuan, perbualan akan lebih kepada sesuatu yang formal ataupun sesuatu yang cenderung kepada satu benda. Tetapi tak lupa juga perempuan dia suka berborak benda-benda yang macam gosip, isu-isu semasa yang kadang-kadang tu tak ada kena-mengena pun dengan hidup diorang, tapi saja je lah nak ajak-ajak borak kan. So sebab kita perempuan sama perempuan ada je benda yang apa yang kita fikir dan apa yang kita nak borak tu sama. Dia adalah persamaan di situ dan bagi saya kalau dengan perempuan ni dia memang lebih kalau nak cakap selesa tu selesa lah juga dari segi bahagian perempuan lah saya bagi perempuan berbual lah. Kalau dengan lelaki berbeza. Kalau dengan lelaki dia ada banyak konteks dan aspek-aspek yang kita boleh tahu sebab lelaki ni kadang-kadang bila kita berborak perkara yang serius, kita tak pasti kalau diorang betul-betul serius ke ataupun diorang sebenarnya main-main. Sebab kita sendiri tahu lelaki ni dia adalah fikiran dia. Kadang-kadang kita tak bagi diorang sesuatu benda yang diorang cakapkan tu ataupun sesuatu benda yang diborakkan tu adalah hanya sekadar gurauan ataupun sekadar saja je nak cakap benda macam tu. Tapi kalau daripada pihak saya sebagai perempuan, saya sendiri tak ada nak mengatakan saya terasa dengan apa-apa yang diorang cakap sebab bagi saya selama mengenali kawan-kawan lelaki memang saya faham itu cara diorang berbual, tapi certain lain-lain perempuan lain-lain cara lah orang kata. Kalau macam awak pun saya rasa awak pun pasti kira macam awak pun akan anggap lelaki cara diorang tu lain, awak boleh masuk cara lain. Awak kena masuk cara lain. Kalau awak tak selesa mesti awak pun macam tak selesa lah dengan dia ni. So bagi saya jenis yang biasa, saya okey je. Apa-apa jenis orang nak bercakap ke perempuan ke lelaki ke, saya cuba masuk. So kalau berbual orang cakap apa je, cinta, kawan, family, tu semua memang akan ada dalam setiap konteks perbualan setiap kali lepak. Okey, pada pandangan anda, antara kaum lelaki dengan perempuan, golongan mana yang lebih cenderung berborak mengenai isu-isu seperti lucah ataupun perkara-perkara yang like body shaming? Kalau nak cakap lebih cenderung untuk bercakap tentang perkara-perkara yang lebih kepada privasi badan, bagi saya tentulah lelaki. Sebab lelaki ni dia punya pemikiran tu dalam setiap apa orang cakap study pun, lelaki punya main nafsu is sex.
So itu memang akan paling selalu diorang akan cakap setiap kali berbual, setiap kali lepak. Kalau nak compare dengan perempuan dia 99 nafsu dia tu ada makan, ada minum, ada shopping, ada nak berbual itulah, nak berbual inilah. So dia macam berbeza. Berbeza kita punya fokus tu untuk kita rasa macam nak cakap macam tu. Tapi kalau nak cakap cenderung tu memang lelaki. Saya Memang lelaki. pun berpendapat seperti Cik Fatin. Okey, kita pergi Betul. kedua. Anda menghadiri sebuah majlis ilmu dan penceramah jemputan tersebut kelihatan tidak berkeyakinan dan cara penyampaiannya agak membosankan. Apakah reaksi anda pada ketika itu? Silakan. Okay. Kalau nak kata macam tu, saya taklah kata saya apa orang cakap judgemental, suka menghukum. Tetapi kalau perkara-perkara seperti macam tu, pasti saya cuba memahami kenapa dia apa orang cakap tidak berkeyakinan seperti itu. Sebab sebagai seorang penceramah, dia tak sepatutnya ada apa orang cakap, kalau bahasa Inggeris lah, vibe ataupun energy yang seperti itu. So bila dia buat itu, dia memberikan reaksi yang di mana orang-orang lagi rasa macam tak nak nak pergi dengar ceramah, nak pergi dengar macam tu. Dan selalunya mungkinlah benda-benda macam ni terjadi dekat para penceramah ni, mungkin diorang ada masalah diorang itu sendiri dan kita pun tak pasti. Sebagai orang yang prihatin, mungkinlah kalau saya berani lah, saya akan tanya dia kenapa, ada masalah ke. Lepas tu kadang-kadang kita ni sebagai penonton ataupun pendengar as a very apa orang cakap effective audience, kita boleh berkomunikasi dengan penceramah. Kita tak akan suruh dia je yang bercakap, kita boleh terus macam sekat dia, tanya dia soalan. Manalah tahu kalau kita start dengan benda-benda macam tu, kita akan macam boost up his energy and something like that. So dia menggunakan komunikasi dua hala. Kadang ceramah ni orang rasa macam satu hala je, kita kena dengar je orang cakap apa kan. Tapi kita sebagai audience sekarang ni pun kita perlu fikir sebaik-baiknya. Kita pun kena bagi energi yang sama kepada penceramah. So bagi saya, kalau nak kata diorang tu membosankan ataupun tidak berkeyakinan, itu hanya kerana para audiens juga yang tak memberikan kerjasama yang sebaiknya lah. Dan tumpuan diorang lebih cenderung nak berburak dengan orang lain. Kalau macam tu baik tak payah pergi ceramah, tak payahlah hire dia untuk bagi ceramah kalau dah jadi macam tu. So sebab tu perlunya komunikasi dua hala ni sangat penting untuk kita tak membuat orang lain jatuh dan kita pun tak adalah datang pun sia-sia je lah macam tu. So, okay, kalau reaksi non-verbal yang akan anda lakukan ketika anda dalam situasi tersebut macam mana? Okay, kalau reaksi non-verbal dah confirm lah kita macam muka macam tu. Kita macam ada muka macam Okay. Kata macam Atau kita macam bosan lah macam tu reaksi dia. Okay, faham. Okay, yang ketiga, ketika anda berjogging di taman permainan, anda ternampak seorang lelaki yang tampan berjogging. Tetapi lelaki itu dia berjogging dan dia terlanggar sampah. Tetapi lelaki tersebut tidak mengutip sampah itu. Apakah tanggapan anda terhadap lelaki itu? Silakan. Okay. Pada tanggapan saya, lelaki macam tu tak boleh jadi lelaki orang. Sebab macamnya ia adalah satu perkara yang apa orang cakap dia tak semestinya lelaki lah. Kita ni common sense lah orang cakap. Nampak sampah, kenapa nak kena sepak sampah tu?
Kalau dekat tong sampah tu ambil kutip buang. Kenapa nak kena sifat? And lelaki ni dia memang ego lah satu benda. Dia memang benda-benda macam tu dia memang ambil remeh. Kadang-kadang lagi-lagi lah kalau orang yang isap rokok, lelaki yang isap rokok. Main isap rokok dalam kereta buang puntung tu dekat tengah-tengah jalan. Siapa yang nak kutip? Orang-orang yang sapu-sapu sampah tepi jalan tu. Habis tu kalau kat tengah-tengah jalan tu ada ramai orang, kan susah. So bagi saya, lelaki ni cuma ada ego dia dalam satu masa. Ada certain lelaki tu dia tak ada. Tapi kalau lelaki yang macam tu, dia orang boleh label sebagai harap muka je lawa tapi tak ada otak, tak ada akal, tak ada perangai yang baik untuk dijadikan satu contoh. Memang kita boleh tengok sekarang lah, memang macam tu lah lelaki. Harap muka je elok tapi perangai Betul. Kadang-kadang mereka juga yang buang sampah ke situ kan. Ya, betul. Okey, soalan yang keempat. Okey, anda baru sahaja mendaftar di sebuah universiti. Dengan sikap interpersonal anda, bagaimana anda membina strategi untuk mendapatkan kawan baru? Okey. Kalau mengikut pengalaman saya dah masuk orientasi 2 kali daripada diploma dan degree. Saya boleh katakan ada 2 cara yang berbeza sebab walaupun saya punya course adalah komunikasi tapi komunikasi tu tidaklah apa orang cakap senang seperti yang kita sangka. Mula-mula saya masuk sini pun berkomunikasi dengan orang bukanlah benda yang senang sebab orang kita kena tahu dia boleh masuk tak dengan cara kita. Kalau kita tegur dia nak tak. So kita tengok orang, kita tengok macam okay. Kita cuba je lah. Bagi saya, strategi saya cuba je. Tak ada pun macam spesifik strategi yang macam kita kena tengok dulu orang tu satu hari okay di sini macam ni, besok baru kita tahu macam mana nak tegur dia. Tak. Saya akan rasa macam tegur je lah. Kan? Sampai bila kalau kita tak tegur, sampai bila kita rasa macam takut macam tu apa semua, sampai bila pun tak ada kawan. Saya rasa macam saya tegur je lah, tak kisahlah orang tu macam mana pun, dia botak ke, dia tak cantik ke. Tapi kalau dia jenis yang bagi saya approachable ataupun orang cakap dalam bahasa Melayu tu senang bergaul dengan orang, senang dibuat kawan, senang untuk ditegur, saya tegur je. And memang orang cakap ada je orang-orang yang macam happy go lucky ataupun orang macam senang-senang je cakap hi. Kadang-kadang tak ada pun kita start macam hi, you daripada mana? Tapi tak ada. Kadang-kadang kita macam start hi, you tahu tak? Ni dia orang suruh buat apa? Casey tu tadi suruh buat apa? So kalau ikutkan dalam orientasi tu macam tu je lah saya. Tapi kalau dalam kelas memang secara mula-mula assignment apa yang kena buat tu je cara start dia. Sebab kalau orang nak cakap, orang nak approach kita kena ada masalah cakap ada sebab kenapa nak tegur dia. Tak ada macam sebab orang sekarang ni dia lagi orang cakap fikir kadang-kadang kalau kita tegur, lagi kalau macam lelaki dengan perempuan atau perempuan dengan lelaki, kita tegur orang yang kita baru kenal tu, dia rasa macam orang tu suka kita lah, orang tu macam minat kita lah, macam stereotype yang memang selalulah kita nampak benda-benda macam tu. So kita tak boleh lah nak selalu fikir macam tu, and nak memilih pun tak boleh sangat. So apa-apa pun kalau rasa nak kawan, bantai je lah. Bagi saya bantai je. Kawan je dengan siapa-siapa. Tegur je lah macam mana pun. Cara dan niat tu yang kena betul. Okay, saya statement anda boleh diterima dan saya pun melakukan seperti yang sama, tetapi bergantung pada situasi lah. Sebab ada masa bila kita tengok orang tu jenis pelagak ni, kadang-kadang kita terrisau juga nak tegur kan. Betul. Ada masa betul, sebab tu lah memang kita kena tengok orang. Ya.
Okey, yang soalan yang terakhir. Anda menyedari bahawa rakan baik anda mulai bermasa muka dengan anda. Namun anda tidak mengetahui apa sebabnya. Bagaimanakah anda mengatasinya? Maksudnya anda pun masa muka dengan dia ke ataupun macam mana? Okay, kalau bab kawan ni adalah satu konteks yang bagi saya serius. Sebab kawan walaupun adalah pepatah cakap kawan beribu. Tapi kawan yang kita rasa dalam susah senang ni susah. And kalau kawan yang masa kita susah ada, masa kita senang ada, yang rapat dengan kita, yang faham kita tu, orang yang tu lah yang sekarang tengah masa muka dengan kita. Itu adalah satu petanda yang kita kena reflect dekat diri kita juga. Bagi saya, kalau situasi ni terjadi, saya takkan bermasa muka balik dengan dia lah, sebab saya jenis yang suka secure atau suka simpan kawan. Selagi boleh, saya akan pastikan saya tahu macam mana nak pujuk kawan saya tu. Mungkin pertama saya akan buat, saya akan bagi dia masa. Mungkin salah satunya adalah bagi dia masa. Certain orang mungkin dia akan terus tanya kenapa. And then ada certain orang dia akan lantak. Tapi bagi saya, bagilah masa tu sebaiknya, sebab kadang-kadang kita nak kena fikir juga apa yang terjadi sepanjang kita berkawan and then dia nak jadi macam tu. Lepas kita bagi dia masa, lepas tu barulah kita beranikan diri terus je tanya dia kenapa. Mungkin dia akan ambil masa lah untuk bagi tahu kenapa. Mungkin dia akan cakap, awak fikirlah sendiri. Mungkin awak lagi tahu kot apa semua. Kadang orang-orang ego memang macam tu. Kita cubalah pujuk macam mana pun. Dia akan rasa macam kita kena fikir sendiri. Tak kisahlah tu kawan ke, tu boyfriend ke, tu girlfriend ke. Tapi itu salah satu ego setiap orang kalau bergaduh. So kita akan bagi dia masa juga kat situ. So saya akan bagi dia masa untuk dia macam buka mulut. Saya akan macam pujuk, bagi dia tenang, macam tak apa, ceritalah kenapa, apa saya buat, awak terasa dengan saya untuk apa, itu semua. Lepas tu kalau dia dah start bagi tahu kenapa, kita dengar. Saya akan dengar dulu, dengar sampailah dia habis. Sampai dia habis cakap, sebab dia yang start dulu rasa macam tu. Saya akan dengar sampai dia habis cakap. Lepas tu nanti saya bagi pendapat saya ataupun saya akan minta maaf dulu. Sebab mungkin ada certain benda tu yang kita buat tu mengguris dia tanpa kita sedar. Kadang kita rasa macam benda ni tak ada apa-apa, benda ni kecil je. Tapi bagi dia benda tu agak sensitif. So kita pun kenalah sentiasa memahami kawan-kawan. So bila dia dah sensitif benda-benda macam tu, kita pun faham. So saya pun akan minta maaf. Lepas tu saya pun akan bincang benda tu dan pastikan hubungan persahabatan tu tidak akan pecah. Dan saya akan pastikan walau apa pun terjadi, kawan punya pertalian tu, pertalian sahabat lah orang kata kan, memang tak akan terputus. Memang tak akan terputus. So saya memang akan pastikan benda macam tu lah. Saya tak suka status putus kawan tu, memang tak suka. Sebab kawan-kawan ni lah kita berada di mana kita berada sekarang juga. Tanpa diorang pun kita dah tak tahu macam mana hidup kita dekat satu-satu tempat tu. Okay. Terima kasih kepada Miss Fatin kerana sudi meluangkan masa untuk ditemu buat. Jawapan anda sangat saya terima, dan insyaAllah bila ada assignment lagi saya akan interview Cik Fatin juga. Okey, itulah soalan-soalan yang ingin saya ajukan. Okey, terima kasih. Okay, hello, selamat pagi. Hari ini saya akan mengobrol salah seorang kawan saya untuk assignment KLH 3433
kumpulan ketiga, iaitu kemahiran komunikasi interpersonal. Jadi, saya di sini ada beberapa soalan, 5 soalan untuk dikemubual kepada saya ini. Jadi, sebelum itu saya ingin memperkenalkan diri saya sendiri. Nama saya Holly Maxwell, bernomor metrik 204303, dan ini kawan saya, Hendrika Edna. Jadi saya akan bertanyakan soalan kepada kawan saya. Okay. Nomor 1, pada pandangan Anda, ketika Anda berkomunikasi bersama rakan-rakan, lelaki ataupun perempuan, apakah mesej cenderung yang Anda bincangkan? Perbualan yang cenderung kami bincangkan adalah lebih kepada peristiwa yang berlaku ataupun gosip begitu, pasal isu-isu semasalah, contoh pasal negara luar, and COVID ataupun artis. Alright. Okey, itu saja. Ya, itu saja. Soalan kedua, ketika Anda menghadiri majlis ilmu, penceramah jemputan tersebut tidak berkeyakinan dan cara penyampaiannya agak membosankan. Apakah reaksi Anda ketika itu? Reaksi saya mengantuk sebab cara penyampaian yang membosankan ataupun tidak berkeyakinan tidak dapat mengekalkan fokus saya. Saya tidak dapat hadam apa yang dia cuba sampaikan. Walaupun ada pendengar setia, tapi tidak semua audiens dapat menerima dengan baik. Okay. Itu saja. Alright. Soalan ketiga, ketika Anda berada di taman, Anda ternampak seorang lelaki yang berpijak sampah tetapi tidak mengutipnya. Apakah tanggapan Anda terhadap lelaki tersebut? Tanggapan saya terhadap orang yang begitu adalah prejudice, dan kita nampak sikap dia yang tidak bertanggungjawab lah, sebab dia sudah nampak but still dia pijak and dia tidak peduli akan alam sekitar kita. Alright, okay. Itu saja. Next question, soalan keempat. Anda baru saja mendaftar di sebuah universiti. Dengan sikap interpersonal Anda, bagaimana Anda membina strategi untuk mengenali rakan Anda? Strategi saya adalah approach dorang dengan lebih berkeyakinan, and kita tanya dorang lah macam mana, dorang dari fakulti mana, kos apa begitu, ataupun mana tahu dorang tu roommate kita begitu, and kita boleh jadikan dorang tu rakan kita sepanjang kita berada di U. Saya setuju. Soalan yang kelima, yaitu soalan yang last lah. Anda menyadari bahawa rakan baik Anda mulai bermasam muka dengan Anda, namun Anda tidak mengetahui puncanya. Bagaimanakah Anda mengatasinya? Cara saya mengatasi, first, kita jangan terus berburuk sangka dengan kawan kita sendiri. Second, kita approach dia and kita direct tanya dia kenapa dia bersikap sedemikian begitu. And kita kasih selesaikan masalah tu dengan secara baiklah. So dalam situasi ini kita mesti melakukan sesuatu. Nanti keadaan tu jadi lebih keruh. Itu saja. Pengalaman ini pernah terjadi? Ya, ada. Ya, pernah berlaku. Okay. Pengalaman yang baik. Okey, bicara saya, ini saja soalan yang saya mau tanya kepada kawan saya. So, ada soalan tambahan. So, adakah komunikasi ini penting dalam kehidupan seharian kita? Ya. Ya, komunikasi sangat penting dalam kehidupan seharian kita untuk mengekalkan hubungan yang sedia ada. Okey, kalau macam itu, terima kasih kerana meluangkan masa dengan saya untuk mengobrol ini. Saya harap kita akan berjumpa lagi di masa akan datang. So, terima kasih. Thank you. Bye.
Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Ashika binti Rosli. Pada kali ini saya akan menembual saudari Diana bagi kemahiran komunikasi interpersonal. Sebelum saya menembual saudari, boleh memperkenalkan diri sedikit? Waalaikumsalam. Nama saya Raja Hazwani Diana binti Raja Azman, berumur 22 tahun dan saya belajar di Universiti Pendidikan Sultan Idris dan saya mengambil kos Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Matematik. Okey, terima kasih. Sebelum saya mengajukan beberapa soalan, saya nak bagi satu pernyataan tentang komunikasi iaitu menurut Duffy and Alamonte 2010, komunikasi adalah pemindahan maklumat dan makna dari satu pihak iaitu penghantar kepada pihak yang lain iaitu penerima. Daripada aspek komunikasi interpersonal pula, komunikasi yang terjadi antara dua orang atau lebih yang biasanya tidak teratur secara formal. Okey, saya akan mengajukan beberapa soalan kepada saudari iaitu yang pertama adalah pada pandangan anda ketika berkomunikasi dengan rakan-rakan tak kira lelaki atau perempuan, apakah mesej cenderung yang akan anda bincangkan? Okey, pada pendapat saya, mesej yang saya lebih cenderung untuk berkomunikasi dengan rakan saya adalah mengenai pembelajaran, terutamanya tugas dan berkumpulan. Kerana mungkin mereka mempunyai pelbagai idea yang saya tiada, jadi tugasan tersebut akan menjadi lebih baik jika banyak idea dikemukakan. Okey, soalan yang kedua. Ketika anda menghadiri majlis ilmu, penceramah jemputan tersebut tidak berkeyakinan dan cara penyampaiannya itu agak membosankan. Boleh beritahu apakah reaksi anda pada ketika itu? Pada mulanya, saya akan membuat mimik muka seperti keliru, tetapi jika saya merasakan isi-isi yang diberikan oleh penceramah tersebut yang mungkin bermanfaat untuk saya dan rakan-rakan yang lain, saya akan cuba membuat mimik muka seperti memberi semangat dan dorongan kepada beliau untuk menjadi lebih berkeyakinan apabila mengemukakan idea-idea beliau. Okey, soalan seterusnya. Ketika anda berada di taman permainan, anda ternampak seorang lelaki yang terpijak sampah tetapi tidak mengutipnya. Apakah tanggapan anda terhadap lelaki tersebut? Jika perkara tersebut berlaku di hadapan mata saya akan menganggap individu tersebut sebagai seorang yang tidak bertanggungjawab kerana kita sebagai manusia yang sayang akan bumi kita tidak akan sanggup untuk membiarkan bumi kita menjadi kotor. Saya setuju dengan poin anda. Soalan yang keempat adalah di mana situasi anda baru sahaja mendaftar di sebuah universiti dengan sikap interpersonal anda, bagaimana anda membina strategi untuk mengenali rakan anda? Pada mulanya, saya akan cuba untuk mendekati mereka terlebih dahulu dan saya akan menanyakan nama mereka, mereka berasal daripada mana, umur mereka dan bertanya tentang kos yang diambil oleh mereka ketika itu. Kerana tidak semua orang mempunyai kos yang sama dengan saya, so saya akan menanyakan perkara tersebut. Anda bersikap terbuka dengan memulakan perbualan. Okey, soalan yang terakhir adalah anda menyedari bahawa rakan baik anda mulai bermasam muka dengan anda namun anda tidak mengetahui puncanya. Dan bagaimanakah cara anda mengatasi masalah tersebut? Pada mulanya, saya akan cuba untuk berkomunikasi dengan mereka kerana saya tidak tahu mengapa mereka bermasam muka dengan saya. Jadi saya akan menanyakan perkara tersebut supaya saya dapat tahu apa yang bermain di fikiran mereka. Dan saya juga akan
meminta maaf jika perkara yang saya cakap ataupun saya buat mengganggu sensitiviti sesetengah pihak. Saya juga akan meminta maaf supaya mereka mereka akan tidak bermasam muka lah dengan saya. Oleh itu, apa yang poin yang anda berikan adalah amat memberangsangkan dan amat memuaskan hati. Okey, terima kasih kerana sudi meluangkan masa dalam temu bual kali ini dan saya doakan anda selamat maju jaya pada kemudian hari. Terima kasih. Sama.